dengan tujuan agar Allah nak memperingkat-peringkatkan balasan ataupun ganjaran di atas ibadah itu sebagai kurniaan dari Allah. Maksudnya begini, Allah telah memerintahkan kepada kita ada bermacam-macam jenis. Ada yang berbentuk fardu ain, ada yang berbentuk fardu kifayah. Fardu kifayah pula ada macam-macam bentuk, ada fardu kifayah yang utama, ada fardu kifayah yang kurang utama. Cuba lihat Ihya. Kita akan tahu apa tu fardu kifayah yang utama, apa fardu kifayah yang kurang utama. Jadi begitu juga ada perintah Allah yang berbentuk sunat, ada sunat muakkad, ada sunat yang ghairu muakkad. Kemudian sunat ini di semua segi dia masuk. Dalam ibadah ada sunat, dalam sembahyang ada sunat, dalam persoalan zakat ada sunat, dalam puasa ada sunatnya, dalam persoalan haji ada sunatnya, dalam berjihad ada sunatnya, dalam kita mengaji ada sunatnya, dalam kita menyampaikan pengajian ada sunatnya, dalam berdakwah ada sunatnya, dalam kita bermesra, berkasih sayang, berukhuwah ada sunatnya. Jadi sunat ni masuk di semua sudut. Dalam berpakaian ada sunatnya, dalam kita mengatur rumah tangga ada sunatnya. Macam-macam perkara sunat, ribuan jenis banyaknya. Jadi Allah memerintahkan kita mengerjakan ibadah yang bermacam-macam jenis itu. Ada yang fardu, ada yang sunat, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Ada fardu kifayah yang utama, ada yang kurang utama, ada sunat muakkad, ada yang sunat ghairu muakkad. Dengan tujuan apa? Dan tujuan agar Allah memberi kita pahala bermacam-macam peringkat pula, sesuai dengan peringkat-peringkat ibadah itu. Sebab ganjaran yang Allah beri kepada setiap ibadah itu tidak sama. Ganjaran pahala apa sembahyang tak sama dengan ganjaran puasa. Pahala puasa tak sama dengan pahala haji. Pahala haji tak sama dengan pahala jihad. Pahala jihad tak sama dengan pahala mengaji. Pahala mengaji tak sama dengan pahala berdakwah. Jadi setiap perintah Allah itu ada pahala-pahalanya dan ada ganjar-ganjaran yang tersendiri. Tak sama derajat dan tak sama peringkat. Jadi sebanyak jenis ibadah itu, sebanyak itulah peringkat-peringkat ganjaran yang Allah beri kepada seseorang itu. Jadi Allah memerintahkan kepada kita beribadah yang bermacam-macam jenis itu. Ini merupakan kurniaan Allah kepada kita, yang mana Allah nak bagi kita bermacam-macam bentuk ganjaran, macam-macam bentuk hadiah. Sebab itu kalau kita baca bab-bab sunat saja umpamanya dalam kitab dan hadis, baca ayat ini kadang-kadang disebut di situ Allah akan bagi nanti pekan ataupun bandar di dalam syurga sebanyak 10 katanya. Kita satu bandar tu besarnya di antara langit dan bumi. Main ke besar? Setiap satu bandar tu besarnya di antara langit dan bumi luasnya. Satu amal yang kita buat kadang sampai 10 bandar. 100 bandar dibagi. Jadi masing-masing jadi datuk bandar besok di syurga. Sebab itu kalau orang tak jadi datuk bandar di dunia ni, yang sekecil hatilah. Nampak? Kadang-kadang buat pula perkara yang sunat jenis ini umpamanya, Allah bagi sekian-sekian banyak bidadari. Lain pula ganjaran dia. Begitulah seterusnya. Jadi Allah memerintahkan kita mengerjakan ibadah yang bermacam-macam bentuk itu. Ini yang sebenarnya merupakan kurniaan Allah kepada kita, ataupun rahmat Allah kepada kita, untuk membolehkan kita dapat pahala ataupun ganjaran yang bermacam-macam bentuk, tidak satu bentuk saja. Jadi sebab itu kita perbagailah amal ibadah kita, pelbagai, supaya kita dapat berbagai-bagai bentuk hadiah. Kita pelbagai amal ibadah kita supaya kita dapat bermacam-macam bentuk ganjaran. Hikmah yang lain mengapa Allah jadikan amal ibadah ni bermacam-macam bentuk, terutama perkara sunat. Sebab perkara yang fardu tak begitu banyak sangat, soal fardu ain tak begitu banyak sangat, yang sunat ni terlalu banyak. Mengapa?
hikmah yang lain, ini untuk membolehkan manusia itu dapat membuat sunat sesuai dengan ukuran badan dia, sesuai dengan masa yang ada pada dia, sesuai dengan watak dan bakat dia. Kalau Allah bataskan perkara sunat umpamanya 1-2 saja, mungkin mengkali setengah-setengah orang boleh buat, tapi ada setengah-setengah orang tak boleh buat. Tetapi kalau dah ribuan macam jenis sunat, mungkin mengkali sunat di bidang semayang mengkali tak ada boleh buat, mungkin puasa pula tak boleh buat sunat-sunat puasa, mungkin mengkali boleh mengaji Quran. Susah mengaji Quran pun boleh berzikir, berselawat, ataupun buat kerja-kerja lain. Itu hikmah yang lain yang kita dapat. Sebab manusia ni keadaan, kemampuan dia, masa yang ada Allah beri pada dia tak sama satu sama lain. Kebolehan dia satu sama lain tak sama. Sebab itu setengah orang tu dia lebih senang berpuasa sunat daripada sembahyang sunat. Setengah orang tu lebih senang daripada sembahyang sunat daripada puasa sunat. Setengah orang tu lebih senang dia mengaji daripada sembahyang sunat. Setengah orang tu lebih senang baca Quran daripada soal-soal lain. Jadi mengikutlah makna kemudahan diri masing-masing. Pokoknya dia dapat buat sunat. Sebab sunat itu terlalu banyak jenis ni. Tetapi kalau Allah bataskan sunat itu 2-3 jenis saja, mungkin tidak semua orang boleh membuat yang sunat. Mungkin setengah orang mengkali yang 2-3 jenis saja boleh buat. Tetapi ada orang lain tak boleh. Tapi kalau dah banyak, yang 2-3 jenis itu tak boleh buat, jenis lain dia boleh buat. Kemudian Allah perbanyak pula jenis amal ibadah ni, tak tahu perkara sunat. Hikmah yang lain yang dapat kita tinggal lagi, supaya kita jangan jemu. Sebab jemu dengan ibadah ni Allah marah. Sebab Allah tak jemu-jemu membagi kita pahala. Mengapa kita jemu pula ibadah kepada Allah? Sebab itu kita beribadah kepada Allah jangan sampai jemu, jangan sampai kita pedap dengan ibadah, jangan sampai benci, jangan. Caranya kita pelbagai. Untuk selamat kita jangan jemu beribadah, biar kita buat sikit-sikit tetapi banyak jenis, daripada kita buat banyak tapi sikit jenisnya. Saya ulang lagi ya, supaya boleh faham ya, kita dengar betul-betul. Untuk menyelamatkan kita beribadah jangan sampai kita jemu. Sebab kalau kita jemu beribadah Allah marah, walaupun perkara sunat. Sebab Allah tak jemu-jemu memberi pahala. Rasulullah pernah bersabda, "Aqamakal khairun nasi khairul a'mal adwamuha wa in qalla." Sebaik-baik amal itu yang sentiasa dibuat walaupun sedikit. Jadi untuk mengelakkan jangan jemu, biar kita buat sikit-sikit tapi banyak jenis. Jadi kita tak jemu, daripada buat banyak tapi sikit jenis. Umpamanya setengah orang dia buat jenis ibadahnya yang sunat tak banyak. Katalah umpamanya semayang sunat dengan baca Quran lah, katakan 2 jenis ni. Puasa sunat dia tak buat, sunat lain tak buat, tapi banyak. Walaupun 2 jenis banyak. Semayang sunat sampai 100-200 rakaat. Baca Quran 1 hari 1 malam sampai 10 juz. Kalau boleh sampai ke ujung, walaupun tak banyak jenisnya, tapi satu jenis yang dibuat tu banyak. Kalau boleh sampai ke ujung tak jemu, elok, bagus, tak apa. Tapi tak takut jemu. Dah 200 rakaat buat sembahyang sunat ini, kau tahan 2 minggu je. Minggu yang ketiga dah tinggal 100. Minggu yang keempat tinggal 10 rakaat. Minggu yang kelima dah jauh randen, cukuplah yang fardu je tadi. Allah dah marah. Walaupun perkara sunat, tapi asalnya kita buat, kemudian kita tinggalkan, Allah marah, Allah murka. Kenapa? Allah tidak jemu-jemu memberi kita pahala. Mengapa kita jemu pula untuk menerima pahala dari Allah? Mungkin barangkali seminggu 2 bolehlah 10 juz. Minggu yang ketiga, yang keempat nak baca sejuz pernah tak tahan. Dah jemu. Jemu ni Allah dah marah. Mengapa jemu? Allah tak jemu-jemu memberi pahala. Jadi sebab itu untuk mengelakkan jemu,